Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, pada hari ini saya Aminah Bila binti Saimi mewakili ahli kumpulan 9 akan membentangkan laporan analisis statistik. Okay, sebelum itu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya dahulu. Yang pertama Abdul Hakim Zuti, kedua Abdul Rahman Husni, ketiga Alia Nasuha, keempat Nur Aina Umairah, kelima Nur Anisa Hanani, keenam Nur Wani, dan yang terakhir sekali Nur Syazah Najwa. Okay. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih jauh mengenai laporan analisis statistik, saya akan pergi kepada pengenalan dahulu. Okay, laporan analisis statistik ini adalah bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Okay, yang mana kami mengedarkan soalan ini kepada murid-murid tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 di Kelantan. Okey, ujian ini mengandungi semua bidang yang terdapat di dalam DSKP iaitu bidang Al-Quran, Hadis, Akidah, Fiqh, Sirah, Tamadun Islam dan Akhlak Islamiah. Okey, soalan ini mempunyai 30 soalan objektif yang mana mempunyai aras kesukarannya. Terdapat 3 aras kesukaran. Yang pertama 30% mudah, 40% sederhana dan 30% tinggi. Ujian ini dilaksanakan secara atas talian. Okay, sebelum itu kami mengedarkan ujian ini kepada seramai 38 orang murid tingkatan 2 di SMK Tanah Merah 1. Okay, sekolah ini bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 atau nama ringkasnya adalah SMK Tanah Merah 1. Okay, ia bermula pada Januari 1973 sehingga tahun 1978. Sebelum ini sekolah ini menumpang di Sekolah Menengah Datuk Mahmud Paduka Raja. Okay, sebelum ini pembelajaran ini dijalankan pada waktu petang saja. Pengetua yang pertama ialah Encik Mahzan bin Yusof dan beliau telah berkhidmat daripada 1973 sehingga 1974 dan kini pengetua yang terkini di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 adalah Tuan Haji Muhammad Sauli bin Hassan. Okey, baiklah. Ini adalah menunjukkan jadual penerapan grade standard. Okey, yang mana 38 soalan yang kami telah edarkan dan ini adalah markah-markah atau kekerapan yang kami telah kumpul. Okey, julat markah bagi 85 hingga 100 dan grade-nya adalah A tambah mempunyai kekerapan seramai 8 orang murid. Manakala dan 80 hingga 84 A, kekerapannya adalah 9. 70 hingga 79 grade A minus, kekerapannya adalah 6 orang murid. 65 hingga 69 B tambah, kekerapannya adalah 2. 60 hingga 64 B, kekerapannya adalah 5. 55 hingga 59, grade-nya adalah C tambah, kekerapannya tiada. 50 hingga 54 C, kekerapannya ada seorang sahaja pelajar. 45 hingga 49, grade-nya adalah D, kekerapannya adalah 2. 40 hingga 44, grade-nya adalah E, kekerapannya adalah 2. Dan yang terakhir sekali julat markah bagi 1 sehingga 39, grade-nya adalah G dan gagal, kekerapannya adalah 3 orang pelajar. Di sini kita boleh lihat kekerapan yang paling tinggi bagi julat markah 80 hingga 84 yang mendapat grade A dan julat markah yang paling rendah 31 hingga 39 seramai 3 orang pelajar. Okay. Ini adalah kecenderungan memusat melalui data terkumpul yang kami telah kumpul bagi skor markah ujian pendidikan Islam. Okay, kecenderungan memusat bagi mean totalnya adalah 69 hingga 0.97, median 72.83 dan kelas mode adalah 80 hingga 84. Okay, next. Baiklah, kita akan teruskan dengan taburan kekerapan. Terdapat 17 selah dengan lebar selah ialah 5.
Jadi setelah 91 hingga 95, 86 hingga 90, 66 hingga 70, 56 dan hingga 60 dan 46 hingga 50 terdapat 3 orang murid yang mendapat setiap sela ini. Okey, bagi skor yang paling banyak yang dicapai oleh pelajar seramai 10 orang murid iaitu markahnya adalah 76 hingga 80 markah. Dan yang terakhir, hanya seorang saja murid yang mendapat skor antara 16 hingga 20. Ini bermakna hanya seorang saja pelajar yang mendapat markah terendah sekali di dalam ujian ini. Okey. Ini adalah jadual pencarian sisihan piawai yang mana kita mendapat markah adalah, kita mendapat keseluruhannya adalah 19.13. Okay, ini adalah graf histogram pencapaian pelajar. Kita boleh lihat dekat graf ini yang paling tinggi adalah 76 hingga 80 seramai 10 orang pelajar dan yang paling rendah adalah 16 hingga 20 markah ada seorang sahaja pelajar. Okay, ini adalah poligon kekerapan. Okay. Ini graf histogram tersebut menunjukkan jenis graf yang mana kita boleh melihat graf ini berpencung negatif. Okay. Ini bermakna kebanyakan murid memperolehi skor yang baik dan tinggi, adapun sebahagian daripada kecil murid memperolehi skor yang rendah. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan graf berpencung negatif, antaranya ialah yang pertama adalah soalan peperiksaan terlalu mudah. Yang kedua, pelajar terlalu pandai. Dan yang ketiga, berlakunya soalan bocor dalam kalangan murid. Keempat, jawapan mudah untuk murid mendapatkannya di internet, terutamanya peperiksaan yang dijalankan di atas talian. Dan yang terakhir sekali adalah distractor tidak berfungsi dengan baik. Okay, distractor tidak berfungsi dengan baik ini membawa maksud apabila murid melihat kepada soalan yang kami berikan, murid sudah mendapatkan jawapannya tanpa berfikir panjang. Dan okay. Ini adalah cadangan dan tindakan bagi memperbaiki kualiti soalan yang kami edarkan kepada pelajar. Okay, yang mana kan berdasarkan ciri-ciri graf di atas, kita boleh lihatlah terdapat beberapa tindakan yang perlu kami lakukan bagi memperbaiki kualiti struktur soalan yang diberikan kepada murid. Antaranya ialah yang pertama, Guru perlu memeriksa item atau menganalisis item selepas ujian ini dijalankan. Okay, ini bermakna guru perlu menilai item tersebut mengikut kesesuaian tahap dari segi kesukarannya. Okay, sama ada soalan tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar bagi satu kumpulan pelajar. Okay, dan yang kedua adalah menambahkan distractor di dalam jawapannya supaya pelajar keliru ketika membuat pilihan jawapan. Okay, ini bermakna sebagai guru perlu membuat pilihan distractor terlebih dahulu sebelum membina soalan. Okay, dan yang terakhir sekali, mengambil satu tindakan yang kreatif. Okay, mengambil satu tindakan yang kreatif ni, guru perlu mempelbagaikan kaedah atau cara supaya apabila ujian ini dijalankan secara atas talian, murid tidak dapat meniru jawapan di dalam internet. Okay, dan yang terakhir sekali adalah lampiran. Ini adalah lampiran yang kami membuat kiraan bagi skor-skor yang kami kumpul dari pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1. Dan ini adalah lampirannya. Kita boleh lihat ke sini min, median, mod dan sisihan piawan yang kami perolehi. Okay, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.